Alhamdulillah. Okey, kita dah bersiaran di sini di studio Simply Sugar Baking Studio bersama Kak Zaidah Ibrahim untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah dengan episod yang ke-200. Alhamdulillah. 200 dah hari 200. ni. Ambil bertepuk tangan kat belakang. Assalamualaikum semua. Okey, sorry kita agak lambat sikit, kena setengah jam kita lewat ya. Ya, hektik sangat. Yes. Okey, untuk you all yang dah tune in, minta tolong like, comment, love dan share. Okey. Alhamdulillah. Harapnya hari ni jelas ya. You all boleh dengar suara kita di sini. Okey. Okey, apa lagi? Apa tu? Okey. Hai, hai Jaalian. Hello. Yes, kita tunggu lagi ya Bel sampai rakan-rakan kita yang lain join in dan kita akan mulakan. I bet mesti ramai dah menunggu sebenarnya untuk resepi apa Kak Zaidah nak siarkan hari ni. Katanya hai, assalam Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Pada yang memberi salam. Right, katanya jelas sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Okey Kak Zaidah, dah ramai ni. Okey, apa kata kita mulakan? Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, hari ni kita nak baking ya. Kita nak buat kek, kek yang simple dan senang. Ni boleh juga dibuat untuk waktu raya nanti ya. Okey, hari ni kita nak buat marble Nutella. Kek marble Nutella ya, ataupun apa-apalah kalau you nak tukar tak mau Nutella nak pakai yang lain pun boleh lah ya. Tapi it's a marble cake ya. Okey, bahan-bahan untuk marble cake kita. Apa dia tadi? 200 250 grams butter. Butter daripada fridge ya, butter sejuk. Kemudian tepungnya mana resipi Kak Zaidah tadi? Okey. Tepung gandum 250 grams. 100 grams gula kasta. 200 grams susu pekat manis. 20 grams susu cair tin. 10 grams overload. 1 sudu teh baking powder. 6 biji telur A ya. Kemudian 1 sudu teh vanila. Kak Zaidah guna juga Nutella dekat sini, lebih kurang 2 sudu makan. Dan sedikit orange zest ataupun kulit oren perempuan parut. Ini optional, kalau tak nak letak pun tak apa. Cuma Kak Zaidah rasa kalau you makan dengan Nutella bersama dengan orange, dia lebih sedap ya. Okey, lagi sekali bahan-bahan untuk marble cake Nutella kita. 250 grams butter sejuk. 250 grams tepung gandum. 100 grams gula kasta. 200 grams susu pekat manis. 20 grams susu cair tin. 10 grams overload. 1 sudu teh baking powder. 1 sudu teh vanila. 6 biji telur A. 2 sudu makan Nutella dan sedikit parutan kulit orange ataupun orange zest. Orange zest ya. Okey, cara-caranya. Okey, acuan Kak Zaidah guna 9 inci ataupun kalau perempuan nak guna 4 segi mungkin boleh pakai 8 inci. Yang ni 9 inci bulat ya, ataupun 8 inci bulat pun boleh lah ya. Apa yang ada pun ada kat rumah lah, tak ada masalah. Okey, pertama sekali dia senang aja buat dia ya. You kena pukul butter dulu. Okey, kita perlu pukul butter bersama dengan gula kasta ataupun gula kasta lah. Jadi kita haruslah pukul sampai gebu. Instagram ke? Okey. Instagram ada agak lagging sedikit. Sebentar ya. Hold on tight rakan-rakan Instagram. Okey, kita perlu pukul dia hingga bersama dengan overlap. Sorry. Ya, bersama dengan overload, kita pukul dia hingga dia gebu. Butter, gula dan overload. Kalau tak ada baking powder, boleh guna self-raising flour. Boleh. Boleh ya. Sukatan dia sama. Hi, is overload veg or non-veg? Mutarasi Kumari Mutu tanya. Hi, is overload vegetable or non-vegetable? Oh, I don't know about that. So sorry, sebab saya pun tak tahu actually apa ya. Vegetable overlap, kita tak tahu. Yang kita tahu dia is a cake stabilizer. Ya, kalau I cakap boleh kan takut salah pula ya. Okey, boleh gunakan icing sugar tak?
You pakai caster sugar lah ya. Pakai caster sugar. Icing sugar dah jadi lain nanti. Dia jadi heavy pula kan. Kak Zaidah, kalau guna gula pasir, kita kisar boleh? Pakai gula pasir halus. Jangan kisar, nanti dia jadi powder. Bila jadi powder, dia punya tekstur dah lain ya. You kena pakai, kalau tak ada gula caster, you pakai gula pasir halus. Okay, kita beat until dia fluffy. Hai Bella and Kak Zaidah. Buat Hai. apa tu? Hai. Kita buat kek hari ni. Yes. Hari ni adalah marble butter cake with the twist of Nutella and orange. Rukiah Muhammad kata, I lama tunggu resepi kek marble. Alhamdulillah, akhirnya. Dia dah ada penghujung-penghujung ni. Akhirnya. Macam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga sihat walafiat dan dilimpahkan rezeki. Tak sabar nak tengok kek, mesti sedap. Harus. Azkamarudin. Syekh Haryar Ami tanya if no overlay. Dia jadi jugalah, tapi dia tidak jadi, dia tak moist ya, dia tak soft. Jadilah, dia jadi macam butter cake, heavy rich butter cake like that lah. Ya, sebab kita ada susu manis ya, quite banyak susu manis. Yes. Okay, so nanti jap ya. I kena scrape side dia sebab side dia tak kena. So kita must make sure that tepi dia semua rata ya. Sebab adonannya sikit, can you see? Nampak tak? When you scrape, you can see dia punya side ni, ya. So you must make sure that bitter you touch semua. Okay, ada yang bertanya Nutella kita pakai berapa banyak? Kita menggunakan 2 sudu makan. Yes. 2 sudu makan. 2 tablespoon ya Nutella ya. Okay, kita beat until dia fluffy ataupun dia change color ya. Hari ni buat apa? Kita buat cake marble with a twist with a flavor dengan Nutella and orange. You are most welcome, Syekh Haryar Ami. No problem. Overlay tu ada peranannya. Kalau tak guna tak berapa eloklah kejadiannya. Betul, Khadijah Ahmad. Sudah tentu because namanya stabilizer ya. Bila ada stabilizer, dia stabilizekan cake you dengan all the ingredients yang ada di dalam. Will there be a written recipe? Yes, Syekh Haryar Ami. We will post with a full recipe. As soon as we're done with this live program, we're about to post with the full recipe, okay? Hold on tight. Buat jual tak kek tu? Tak sempat ya. Yang ada ni pun hari saya tak sempat nak buat ya. Alright. Now kita pukul until dia change color ataupun dia get fluffy. You must make sure that bila you nak buat kek marble yang jenis macam ini, you kena butternya kena sejuk dari fridge. Dia tak boleh butter at room temperature. If you guna butter yang suhu bilik ataupun dia dah lembut, when you beat, dia tidak boleh jadi fluffy. Right. Kita nakkan dia fluffy, so kita kena dapatkan butter yang sejuk. Dari peti sejuk ya. Looks like ramai ya yang menunggukan resepi kek marble ni ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kak Zaidah dah siarkan ni Okey, salin, jangan tak salin. Salin cara-caranya dan juga resepinya. Sebentar lagi kita akan ulangkan balik resepinya. Hold on tight. Boleh kita akan bagi resepi. Kak Zaidah scrape lagi side dia sekali lagi ya, sebab saya takut dia tak touch side dia. Nampak tu? Kena pastikan ya Kak Zaidah. Kena ratakan semua. Baru dia jadi even ya. Nanti kadang-kadang bila kita tak buat macam ni, nanti dia tak rata. Ya, so kita beat sekejap lagi ya. Dan baru kita masukkan susu manis. Okay. Alright, cheers. Thanks so much. Jazakillah. You are most welcome, Syekh Haryar. Thank you so much. Looks like kita punya viewers pun bukan local saja ya. Internationally pun ada. Terima kasih banyak-banyak for tuning in. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak for watching, for viewing, for tuning. Yes. Semua siap. Alright. Now dia dah fluffy. You see, nampak ya?
Color dia pun dah change to more katakan tu lebih ke arah putih sikit ya. So kita reducekan speed, lowerkan the speed, masukkan susu manis. Right. Jadi susu manis tadi saya ada terbaca, dia dah ternaik ke atas dah ni, banyak sangat komen, terima kasih banyak. Anyway, bertanyakan boleh ke reducekan susu manis? Nanti tawar keknya. Nanti tawar ya. Kita need susu manis ni, dia punya texture nanti lembab. Okey, nanti lah tu ganti dengan serbuk koko boleh Kak Zaida? Zai Putra tanya. Boleh ajalah. Boleh je lah ya. Okey. Okay, nampak tu dia dah jadi fluffy, nampak? Nampak ya, gebur. Kemudian kita masukkan telur. Telur kena masuk satu-satu. Satu-satu ya. Kalau you masuk together, nanti adunan you akan jadi cair. Okay, that's a good tip. Thank you Kak Zaida. Okay, masuk satu-satu. You beat until you nampak dia rata, baru you add another one. Telur must be grade A ya. Kalau B, kek you jadi. Cuma kek you akan jadi tak tinggi sangat lah. Salam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Katanya salted butter ke unsalted? Okey, kalau saya memang tak pakai unsalted. Saya memang pakai salted butter ya. Sebab pada saya kalau unsalted tu dia tak sedap. Dia memang tak sedap. Dia rasa flat. Dia tak rasa lemak. Dia blend sikit lah rasanya. Dia tak rasa apa-apa ya kalau you pakai yang unsalted ya. Saya memang suka apa-apa pun saya akan pakai salted. Salted egg pula. Salted butter. Nampaknya kita lagi buka puasa salted egg ya. Pula. Okey. Marble cake dalam kategori pound cake ke? Amiruddin tanya. Lebih kurang lah dengan pound cake ya. Dia jenis yang berat ya. Dia butter cake semua lebih kurang sama lah ya. Cuma some ada method dia tak sama ya. Ada some method you pukul semua. Ni Kak Zada kena scrape side dia balik ya. Ada some method macam ni ya. Ada banyak jenis cara untuk pembuatan kek ni lah. Right. Khadijah Ahmad kata, I salute you Kak Zaida. Walaupun banyak tempahan kek dan biskut, tapi masih berkesempatan menunjuk ajar berbagai menu. Semoga bertambah-tambah lagi rezeki Kak Zaida. Amin, amin ya. Thank you very much for your prayers ya. Kalau guna telur double A boleh? Isteri Habibi. Oh, kat rumah ada telur double A sahaja ke? Macam mana Kak Zaida, boleh ke? Double A jadi terlampau cair lah puan. Ya, nanti dia punya content of liquid dalam kek akan lebih. Berlebihan lah. Berlebihan ya. Mungkin kalau nak cuba, boleh ke Kak Zaida kalau kita reducekan daripada 6 biji kepada 5 biji? Kalau nak cuba boleh lah ya. Tapi kalau tak jadi jangan cakap. Jangan kata saya ajar. Okay. Sebab berat dia tu ya. Berat timbangan dia. Kita kalau kek ni kita tak boleh main agak-agak. Kan jadi lain. Jadi sama dia jadi bengkang ke, dia jadi aduh. Ya, so terpulanglah, boleh je lah nak cuba. Kalau nak eksperimen lah. Kalau macam ni puan tak payah eksperimen. Puan terus buat, terus jadi insyaAllah. Kalau yang tu puan kena eksperimen. Nasib lah kalau jadi, kalau tak jadi nasib lah ya. Okey, nampak tak dia dah rata? Kena see dia dah rata. Tu nampak tu? Ya, dia dah rata. Now kita akan masukkan vanila. Kemudian kita masukkan tepung. Sedapnya bau tepung vanila sekali dengan baking powder ya. Kita campurkan sekali baking powder dan tepung gandum. So kita masukkan tepung sedikit-sedikit sambil dipukul perlahan. Kenapa ya Kak Zaida untuk kita campurkan sekali? Sekali jalan lah, senang. Ya, sekali jalan ya. Bolehlah sekali jalan. Bolehlah tu. Sekali jalan lah tu, betul tak? Itulah faham kan sekali jalan tu. Sekali jalan. Sekali arung kata orang. Princess Virgo, salam, macam mana nak cari resepi red velvet cookies yang nampak kat TV3 je? Okey, nanti kita akan usahakan untuk resepi red velvet tu ya. Hold on tight, okey? Kami sedang usahakan untuk compilekan semua resepi dalam satu tempat
dan kita akan providekan resipi link dan juga nanti kita akan eventually ataupun selepas ni kita akan masukkan pula di YouTube one by one, okay? Okey, kita scrape side lagi tepi dia tu, nampak tak tu tepungnya masih tak kena ya. Ni perempuan jangan biarkan nanti dia tak rata nanti ya. Tepung tak perlu ayak ke Kak Zaidah? Ayak. Kalau tak ada vanila, boleh guna serbuk vanila tak? Boleh, vanilin pun boleh ya. Vanilin pun boleh. Janji ada vanila. Yes. Ya. Kalau serbuk kita panggil vanilin ya. Alright. Dah rata sikit, kita akan masukkan susu cair. Yes. Tak perlu ayak tepungan baking powder. Perlu ya? Perlu. Kata Kak Zaidah tadi. Ya. Itu basic ya. Saya tak payah tunjuk dan saya tak payah beritahu tentang mengayak-ayak tepung ya. It's basic. Kalau buat biskut pakai telur grade apa yang ya Kak? Hari ni Kak Zaidah menggunakan telur grade A. Kalau biskut B atau C. Okey. Nampak tu kita dah ratakan. Alright. Okay, kita tengok tekstur dia. Tekstur dia nampak tu. Ya, dia tidak flow. Dia pekat ya. Nampak. Ini saya angkat. Dia gebu lah ya. Ni ya. Gebu lah. Okey, lagi sekali Kak Zaidah. Itu dia. Okay. Alright, kita ketepikan dulu semua yang dah guna ni. Okey, Mas Hari kata Bella buatlah buku semua resepi Kak Zaidah yang semua ni dah sampai 200 buat buku resepi Kak Zaidah. Alright, insyaAllah. Yes, kami sedang usahakan sebab ramai sangat yang request untuk buku ya. Ada yang nak e-book, ada yang nak hard copy. Tapi ramai saya tengok yang nak hard copy ya. Kami sedang usahakan, as soon as ada kita akan announce, okay? Kak Zaidah bagi 2 sahaja ya. Sebab saya nak satu nak biarkan plate, biarkan kita nak letakkan Nutella dan satu lagi kita nak letakkan orange. Sedap ni. Sedap ya, dia punya combination of rasa sedap ya. So kita bahagikan kepada 2 bahagian di sini. Saya tak payah timbang. Kalau perempuan nak timbang boleh, tak timbang pun tak apa, agak-agak sahaja. Adunan akhir sekali tadi Kak Zaidah masukkan apa? Susu ke? Susu cair tadi, susu cair tin tadi. Okey. Now kita masuk orange dulu ya. Orange zest ya, ataupun parutan kulit orange. Bukan kulit lemon Kulit lemon masam. Ni orange dia ada wangi tu Yes. Bau dia tu. Lemon dia tak ada ya bau tu. Dia cuma masam aja ya. Ya. Okay, alright. Rakan-rakan di Instagram, mana ni? Tak ada komen ke? Ni mesti semua fokus kan? Okay, siapa yang boleh di Instagram minta tolong ya. Minta tolong typekan resepi, komenkan resepi dan saya akan pinkan. Saya nak tengok you all fokus ataupun tidak. Itu yang kita nak tengok sebenarnya. Okey, kek tin ni dia 9 inci yang Kak Zaidah gunakan hari ni ya. 9 inch round tin ya, yang ini. Okey, ni Nutella 2 tablespoon ya. Ni 1. 2. Nutella. Okey, sedaplah ni. Sedap. Salam, pengisar tu berapa kg boleh muat? Ni 1 kg je kot rasanya ya. Alright, so kita kena ratakan. Kalau perempuan nak tambah sikit lagi pun boleh Nutella ni ya, tapi jangan terlalu banyak. Nanti adonannya cair. Untuk kulit orange kita tak timbang ya. Mungkin dalam lebih ambillah kurang satu biji banyak, setengah biji aja. Setengah biji orange ya. Sikit aja. Pasal kita hanya nak dapatkan dia bukan kek orange yang the whole cake tu ya. Kalau satu biji kek tu you guna satu biji orange.
So tadi kalau kuantiti tengok dalam lebih kurang setengah sudu makan setengah, ya. Ataupun satu sudu makan lah. Satu sudu makan ya. Lebih you taruh, lebih lah rasanya. So it depends on you sebenarnya orange ni. So orange sebenarnya ini adalah Nutella punya flavor, tapi kita twistkan juga dengan orange. That's why orange mengikut kepada cita rasa masing-masing lah. Okay, berapa banyak nak letak. Alright. Ni ya, dua bahagian yang kita dah ketepikan. Now, Kak Zaida guna acuan 9 inci ataupun you boleh guna 8. Kalau you nak pakai square, you pakai 8. Jangan pakai acuan square 9 ya, dia akan jadi rendah sikit ya. So, seeloknya you pakai bulat 9 ataupun 8 dan square 8 inci. Okey, Kak Zaida tak ada letak apa-apa pun, I tak ada grease, tak ada apa, tapi saya pakai parchment paper ya. Parchment paper ni letak satu keping di bawah. Itu sahaja. Tak perlu grease, tak perlu letak kertas di bahagian tepi. Unless oven you panas. Okey, ni cara kita nak buat marble-nya. Proses marbling ya. Ikutlah perempuan nak buat marble style macam mana. Boleh Zaida Ida, boleh taruh cocoa powder kalau tak ada Nutella ya. Cuma jangan banyak ya, nanti dia jadi keras pula. Nanti kering. Sebab dia powder kan. Guna margarine boleh juga ke? Tapi lebih sedap butter ke? Ain family tanya. Dia akan jadi rasa lain ya Ain. Dia tak sama kalau you guna margarine. Terpulang lah. Kalau mak-mak kita kadang-kadang orang lama dia tak suka bau butter ni. Sebab dia tak makan susu. Ya. Orang dulu dia tak suka butter sebab dia don't like susu. Dia rasa macam muak gitu. Ada yang nak add strawberry jam, boleh tak? Lili Lim tanya. Boleh ke? Kalau strawberry jam, dia basah ya puan, nanti dia jadi sticky. Maybe you can put strawberry flavor. Ya, strawberry marco ke, flavoring boleh. Tapi kalau jam, dia akan jadi cair nanti ya when you bake. Because Nutella texture dia tak runny ya. Dia tak banyak dia tak ada banyak liquid yang basah lah macam jam. Right Kak Zaida? Yes. So jadi that's why yang ini sesuai untuk resepi dengan Nutella. Perempuan tumpukkan atas color lain ya. Color lain-lain. So inilah cara marbling ya. Ya, Zaida Ida katanya macam tu taruhnya. Ya sis. Kalau nak buat yang belang-belang tu pun boleh. Tak ada masalah. Yang nak buat belang-belang tu just buat aja. So marbling dia ada macam-macam method ya. Macam-macam ya. So ini antara salah satu cara yang Kak Zaida sharekan untuk you all. Tak taruh susu manis okey tak? Maria, Kak Zaida mentionkan tadi kalau tak letak susu manis tu dia tak ada rasa manis lah Tekstur dia lain nanti ya. Susu manis ni yang buat dia lembap-lembap sikit. You tak rasa lah. Kalau kadang-kadang ada orang dia tak makan susu tau. Dia memang tak boleh ni susu ya. Tapi actually when you dah bake cake, you tak rasa dia. You tak rasa pun ya. Apa tu? Ya, cara dia, method ni main campak-campak. Orang malas punya kerja ya. Aduh. Apa-apa rajin, kita malaskan diri kita pula main campak je. Ya, betul. Okey, sayang pula ni suka ada skrip semua ya. Jangan tak skrip. Sayang ya. Actually ada sukatan, ada sikit boleh buat penambahan kat situlah. Ni marble campak-campak kan Kak Zaida? Ya, marble campak-campak. Marble orang malas. Campak. Kalau tengah marah ni bagus buat kuih ni. Macam mana? Marah. Kita Yes. angkat kita. Letak kaki sekali. Betul, jangan membazir. Okey. Yes, Shiharya katanya I always scrape the bowl too. Yes, so that you'll get an even better ya. Professional ni. This one simple lah ya. Simple marble. Dia ada yang fancy-fancy tapi kita bagi yang simple-simple so that perempuan boleh buat ya. Okay, now kita semasa kita start mengadun dia, you perlu preheat your oven ya. Oven you di preheat antara 180 degrees ya, 180 api atas dan bawah.
Okey, kita akan bakar dia di oven. Kak Zara akan bakar di belakang lah ya. Okey, ni rupanya. Okey, kita akan bakar lebih kurang dalam 40-45 minit like that lah. Okey. Right. Sekejap ya, Kak Zara bawa ke belakang dulu. Tepung gandum Baker's Choice boleh guna? Boleh. Boleh. Alright. Kak Zara guna cap sawah ya. Alright, saya akan masukkan di ke belakang. Alright, okay, sementara Kak Zada masukkan di belakang, saya akan repeatkan bahan-bahan ataupun ingredients yang Kak Zada gunakan untuk hari ini. Jadi ada yang terlepas tu, okay, cepat-cepat capai pen, pergi capai paper sekarang ataupun notebook cooking you, okay? Saya akan bacakan. Alright, cepat-cepat, get ready. Okay, saya bacakan. Sedia ya? 250 gram butter, 100 gram gula caster, 10 gram overload, 250 gram tepung gandum, 200 gram susu pekat, 20 gram susu cair, 1 sudu teh baking powder, 1 sudu teh vanila, 6 biji telur grade A, 2 sudu makan Nutella dan 1 sudu makan orange zest ataupun kulit parutan kulit orange ya. 1 sudu makan. Jelas? Terlepas tak apa Jamia, Gafar. Tak apa, kita baru je Kak Zara baru masukkan bancuhan ataupun kek di oven. Ya. Okey. So sekarang ni sementara kita nak tunggu keknya masak, apa kata disebabkan dah beberapa hari dah kita dah terlepas untuk program Tanyalah Kak Zaida. Jadi saya tak sempat. You all yang sedang menonton ni, jika you all ada soalan-soalan boleh ajukan kepada Kak Zaida. Sementara kita tunggu kek. Ya, orang kata killing bird with one stone lah, okay? So jadi dekat sini kita sediakan sesi soal jawab bersama Kak Zaida sementara kita nak tunggu dalam lebih kurang 40 hingga 45 minit keknya dibakar ya. Okey, jika anda ada soalan tentang resepi-resepi Kak Zaida ataupun soalan-soalan yang berkenaan dengan masakan, boleh ajukan kepada Kak Zaida sekarang. Ya, ada yang macam ada kemusykilan because you nak masak these few days lagi ya untuk nak raya. Mungkin nak masak tapi ada benda yang macam tak berapa clear ataupun tak berapa nak faham about the ingredients ke apa, you boleh tanya Kak Zara, cuba jawab. Especially macam resepi hari tu, kejap A, kejap B, kejap 20 gram, kejap 15 gram. Yes. Okey, apa kata kita beri pencerahan dekat sini dengan you all. Okey, sekejap ya. One more thing, when you nak bakar kek, you must you kena master your own oven. Ya, oven ni tak sama ya. Sama ada dia mahal atau dia murah, dia tak sama. Antara satu oven dengan satu oven dia tak sama. Kak Zara baru beli satu ni dekat sini, dia ada masalah sikit ni. Bila saya bake kek sebelah kanan saya ni, bila saya bake kek, kita tak payah tunjuk je nama dia lah, nanti tak ada orang nak beli belakang. Ya. Cuma bila saya bake kek dengan oven ni, dia lambat gila. Nampak tu? Lambat gila. Gitu. Yes, lambat gila tu maknanya lambat sangat lah tu. Dia lambat sangat sehingga kan proses dia nak naik tu terganggu, terbantut. Ini oven yang sebelah saya ni, ya, yang saya bawa beli juga ni. Ya, untuk tu bukan kek lapis punya ya. Kek lapis punya tu oven lagi satu. Saya beli dua untuk saya nak buat live ya. Cuma this oven I tak tahu apa masalah dia. Dia a bit lambat. When you nak bakar kek, kita need heat yang cukup. So bermakna kalau kita kena bakar 180, before you masukkan kek you ke dalam oven, dia dah touch 180. Then baru kek you naik dengan cantik. Kalau sekiranya kita perlu 180, you dah siap bakar semua, walaupun you dah buka oven you awal, tetapi dia tidak sampai suhu 180, maybe dia 100, kek you akan jadi proses nak naik tu lambat ya. Bila dia lambat tu nanti dia tak mau naik sangat, dia macam merajuk lah, macam
Macam bentan orang kata. Nanti kek you akan jadi bentak ya. Okay, so now you kena I jaga. hope ada yang terjawab ya tentang kenapa kek boleh boleh bentat. Kek you bentat. macam orang lain buat naik, you buat tak naik, ataupun hari ni you buat naik. Bulan depan you buat tak naik. Itu apa jadi? That one is you mungkin you silap, maybe you dah ngadun-ngadun baru you terlupa dan you baru nak buka oven. Tak boleh. Kek when you masukkan dia kat dalam, dia dah cukup sampai suhu dia. Baru kek you cantik. Pakai tepung blue key boleh kan? Tak perlu baking powder. Nur Amanina Tajudin tanya. Blue key yang self rising lah. Kalau blue key yang tak self rising, you kena ada baking powder. Ya. Jika tak guna overlap boleh tak? Boleh je lah. Boleh aja ya. Cuma dia punya fluffy tu lain sikit. Dia tak gebu lah. Dia tak gebu sangat. Dia tak moist tau. Kadang-kadang overlap ni bagi dia kadang-kadang dia stabilize the cake and together dia melembabkan sedikit your cake. Kalau tak guna tepung gandum boleh guna self raising flour and tak payah guna baking powder boleh ke? Boleh. Yes. Apa bezanya LBOS OS pula OZ dengan LB. FLOZ Kak? Ounce dia ada dua kan? Flow. FL tu flow. LB pound. OZ ounce. Sebab dia daripada ounce dia akan jadi ke pound. 1 pound 12 ounce. 12 ounces you get 1 pound. 16. 12 lah. Lupa dah ya. Kak Zaida pernah lupa ounce And then FLZ tu is flow. Maknanya you timbang cecair yang perlukan macam kita liter lah. Kalau metric you panggil gram, kilogram dan liters. Liter untuk air, untuk cecair kita timbang sukat dengan liter. So kalau untuk adik-beradik ounce, pound, cecair dia flow, FLZ ya. Itu untuk cecair. Right. Okay. So jadi yang itu mungkin kita perlu tanyalah Pak Cik Google. Tanya Pak Cik Google. Kita tengok macam 16 ounce 1 pound. 1 pound 16 ounce. Bukan 12. Pound 16 ounce. Sama jugalah kalau you timbang gram, gram tu yang ratus-ratus. Bila 16 ounce. Ya. Kalau macam kata you pakai grams ratus-ratus kita panggil grams. Bila dia tak saja 1,000 gram dia jadi 1 kilo. Bukan 1 kilometer ya, 1 kilogram. 1 kilogram bersamaan dengan 1,000 gram. So 16 ounces bersamaan dengan 1 pound. Okay, Hazizah Ismail. No. Gila. No. Sorry ya. Nak tanya, tart yang you buat berapa hari yang lepas, boleh buat Nutella tart? Thank you. Farida Muhammad Aris tanya. Boleh lah. Boleh. Okay, brand cuma apa Nutella tart tu, kejap Nutella tart tu dia rangup dia. Kalau originally dia rasa rangup. Yang saya bagi resepi tu hari dia tak rangup. Itu jenis yang you boleh gulung. Dia tak rangup. Tapi kalau nak buat boleh ajalah. Noriani Ismail, kenapa buat kuih ros bila nak celup tepung tak melekat? Tak melekat tu panas sangat. Okay. Bukan panas sangat, tak panas. Bukan panas sangat. Kalau panas sangat dia tertanggal. Dia tak melekat tu maknanya dia bila panas sangat dia masuk, dia melekat dah dekat benda tu, lepas tu kita angkat dia terjatuh. Dia terjatuh. Itu panas terlalu panas sangat. Dan kalau dia tak panas terus, you celup, you angkat, dia tak lekat terus, itu tak panas. Sekarang salam Kak Zaidah dari Singapura, nak gunakan telur sejuk ke? Telur sejuk fridge pun boleh, telur at room temperature pun boleh. Cuma overlap kalau reaction dia ya dengan telur sejuk dia lebih cepat naik. Kalau you guna telur sejuk macam dalam fridge yeast dengan panas dengan heat yang tinggi. Okay, now kalau sekiranya you guna mixer, beater you tidak besar. Beater ataupun pemukul dia yang ada wire tu kan, tidak banyak wire dia sikit. You pakai telur sejuk. Supaya when you beat dia cepat naik. Tapi kalau beater you yang banyak wire, tak ada masalah. Sejuk pun boleh, at room temperature pun boleh. Okay. Yes. Ya, Kak Zanara kata nak gelap pula bila Kak Zaidah kata bila marah elok buat kek ni. Okey, ada yang tanya. Hana tanya boleh pakai Milo?
Milo. Boleh lah. Cuma Milo dia agak boleh lah. Love Princess manis. Dia tanya kenapa perlu kena panaskan oven dulu. Itulah tadi Kak Zada dah cakap. Tak boleh tak panas oven. You baru nak buka oven you masuk kek you tak naik. Ya, kek you tak naik sebab dia ada liquid tau kat dalam. Ya. Sebab itu when you do cakes, when you bake cake, you tak boleh kacau dia terlalu lama. Daripada pekat dia akan jadi cair. Ya. Sebab itu kadang-kadang ada method you just fold in saja tu bagi dia jangan bubble dia escape, nanti dia akan jadi cair. So sekarang ni kalau you dudukkan dia dekat dalam oven yang oven baru nak start naik temperature, kek you nanti akan cair. Instead of dia push naik ke atas, dia akan jadi cair, dia akan mendak lah. All dia yang cair tu akan jadi ada one layer nanti bentat. So you must make sure that before you masukkan kek you ke dalam oven, dia kena preheat at least 10 hingga 15 minit. Biar dia panas sampai suhu dia, baru you masukkan dalam oven kek you. Okay, Gosya Sultana, recipe ingredients in English or Hindi please. Okay, you can translate. Translate kan, dekat dalam IG you ada translation. You can click see translation, click on that see translation, then you will see all the translation for the recipe, okay? Siti Rohana Afman, salam Kak Zaida anda. Nak preheat oven berapa lama Kak Zaida? 10 minit, 10-15 minit. Biar dia terlebih panas tak apa, jangan dia kurang panas. Bella, nanti bukalah dalam beberapa sesi viewer join live untuk tanya soalan. Seorang dalam 1 minit ke ala-ala zaman dulu ada pemanggil di talian. Okey, dah habis 1 minit. Banyaklah kerja pula. Okey. Kadang tu kek bila dah masak kita angkat cantik, lepas tu dia turun pula. Nah, apa ya Puan Zaida? Ain Family tanya. Macam mana dia turun macam mana? Dia melengkung ke apa? Macam mana? Dia ada banyak ni dia punya cara result. Turun. Cara turun tengah, cara turun like the whole cake. Yang mana satu? Okey, yang turun ni Abel yang sebenarnya, yang turun kadang-kadang tengah dia lekuk. Kek Puan belum masak betul. Belum sampai lagi masak betul you dah keluarkan ya. You nampak macam dia brown. Tapi yang sebenarnya dekat dalam tu masih lembik. Iaitu yang bila you keluar nanti kek you kadang-kadang macam macam apa dia macam kawah. You rasa macam dah masak pasal you nampak coklat dia je you angkat. Kalau macam tu macam mana? Itu you kena bake balik lah. Tak masak lah tu. Tengah dia tu tak masak. Right. Dia proses nak masak tu makan masa sikit ya. Sebab dekat tengah tu memang dia akan nanti ada naik sikit ya. Okey, bila Bella nak baca komen di IG pula ni. Tengah baca lah ni. Untuk kuih siput, boleh kita guna tepung muruku. Tepung muruku. Untuk apa? Tapi sukatan dia dah lain ya. Sukatan dia dah lain sebab tepung muruku dia ada macam-macam kat dalam. So dia ada tepung kacang ya. Jadi you kena improvise lah recipe. Alright, kek ni kena api atas bawah ya Kak Zaida, bukan macam kek lapis. Yes, yang untuk kek normal kek biasa you kena bake api atas bawah. Tak kira lah you pakai oven gas ataupun oven current. Api atas dan bawah. Cik Puan Ainur, kenapa ada biskut tertentu ada pakai gula putih atau gula perang? Yalah tu nak bagi flavor lah Puan. Nak bagi flavor. Ada kena-mena dengan texture ke Kak Zaida untuk gula? Texture tak berapa sangat. Texture is where you guna gula powder ataupun gula icing and gula caster. Itu ada perbezaan. Texture dia bila you guna gula yang kasar, dia akan lebih crispy, rangup, kruk. Keletup-keletup macam tu ya. Chris EJ tanya, Bella, Kak Zaida currently pakai oven apa? Suhu dengan masa pula macam mana? Sekarang ni Kak Zaida tengah adjust yang sebenarnya oven sebelah kanan saya ni macam saya pun nak let go lah, tak bagus. Ada orang tanya dah brand dia, tapi macam kita sebab dia takut terbeli. Macam mana Kak Zaida ni? Tak usahlah ya, tak usah ya. You nanti saya kata semua tak belikan saya kena marah belakang. Ya. Okey, Kak Zaida boleh tahu yang oven Kak Zaida pakai brand apa? Bukan yang sebelah kanan tu, yang biasa Puan pakai je nak buat apa ya. Senang nak buat rujukan apa, belum beli nanti. Okey, thank you so much. Kak Zaida guna yang itu yang Kak Zaida buat kek lapis ni. Yang Kak Zaida buat kek lapis itu ya. Ini brand lah, built-in oven ataupun oven yang 1000 lebih ke atas. Kak senang cerita. Okey, ataupun bagi je takut nanti kata beli brand yang kita bagi tahu terus. Brand apa yang Kak Zaida gunakan? Brand apa ya kat belakang tu? Brand built-in oven. Built-in oven good ya. Ataupun saya yang commercial saya guna
Berjaya Steel saja. Berjaya pun ada yang Berjaya kecil-kecil ada yang kecil ya. So Tetapi Berjaya ni kalau you nak bakar, dia tak ada pula yang kecil sangat. Ikut you lah, you nak buat apa. Kalau you nak buat in future you plan nak ambil order sikit, then might as well you get yang medium ataupun yang besar. Yang commercial punya. Right. Kita ada local brand macam CKE, macam Berjaya Steel ya. Ataupun ada juga daripada Taiwan, daripada it's up to you mana-mana. Untuk local brand senang because untuk maintain lah senang. Untuk maintain senang. Harga pun murah sikit kot ya. Kalau macam you rasa you nak cantik kat dapur you tak besar sangat, you boleh guna oven macam oven yang built-in oven. Right. FL meant for fluid. Fluid lah. Fluid ounce. Okay. FL, Kak, boleh ke gunakan tepung Hong Kong? Rasidah Majid tanya. Kalau you ada tepung Hong Kong, boleh lah. Ya, tepung Hong Kong ni dia jenis very light. Boleh jugalah. Cuma kalau puan ada, boleh puan nak try, nak test, boleh ya. Alright, kawan-kawan, kalau Kak Zaidah beri resipi better follow je. Kalau nak rasa marvelous, jangan dahaka. Bukanlah dahaka, kadang-kadang kan? ada bahan. Saja-saja nak bertanya, why not? Tak apa, boleh. Okay, Tapi jawapan saya akan cakap boleh je lah. Okay, it's best. It's best for you to use exactly. Senang. According to the recipe yang Kak Zaidah dah siarkan. Sebab you tak perlu, you tak perlu nak eksperimen. Betul. You buat terus jadi. Kalau macam you tukar tu tepung ni, you tukarkan telur dia, kecilkan sikit amount dia, lebihkan sikit amount tu, itu macam you eksperimen. And the result you tak sure lagi ya. So kalau boleh, just follow the recipe. Right. Kek ni bakal saya buat malam raya nanti sambil mengenang nasib raya sedap ni ya. Kalau tak nak buat untuk raya, buat sekarang pun dah boleh dah ya. Sambil-sambil untuk nak berbuka. Katanya nanti sambil mengenang nasib raya sorang-sorang ke Ina Haji Ahmad. Moga segala urusan dipermudahkan. Okey, kita ada FaceTime, kita ada the broadcast. Ni okey? Okey dah. Ni dah okey. Alright. Dia memang ada masalah ya. Dari pagi tadi ya. Sekejap ada, sekejap tak ada. Okey, kita tunggu lagi. Ada lagi soalan yang perlu Kak Zaidah jawab? Banyak ya. Okey, come. Before nak masukkan adonan dalam oven, berapa lama tunggu oven tu betul panas? About 10 minutes ya. 10 to 15 minutes ya. Make sure that oven panas betul. Baru you masukkan kek. Dan baru kek you cantik ya. Ya, esok kita ada live lagi Aisyah Dola esok. Hari yang terakhir sebelum kita beraya. InsyaAllah esok dengan menu apa kita tak tahu Kak Zaidah. Kak Zaidah senyum aja. Kalau kita tanya dia senyum aja. Marble boleh kukus ke? Isteri Habibi tanya. Kek marble kukus dia ada jugalah resepinya ya. Tapi lebih kurang sama. Cuma yang ini agak fluffy sikit. Jadi dia biasa kalau kukus kita guna adonan yang agak berat ya. Sebab dia kita masak dengan steam. Dia akan adonannya akan berat sikit daripada yang kita bakar pakai oven. Okey, Nora Hanun kata salam Kak Zaidah and Waalaikumsalam. Nanti cuti raya ni berapa hari? Sebab nanti boring dah kena lockdown 6 hari ni. Pak Arab tak bagi kami keluar rumah. Di Middle East dah lockdownnya. Okey, jadi buat masa ni kita masih belum ada specific date untuk kita akan reopen. Reopen untuk membeli pun dia belum masih ada date lagi. Ataupun reopen untuk kita punya next siaran ataupun live. Kita akan announce on social media. Jadi keep yourself updated with us, Miss part awal bila masuk overlap? Overlap tadi kita pukul bersama dengan gula and butter. First step, masuk gula, butter and overlap. Beat until they fluffy. Then baru you masukkan susu manis. Okay, bila masukkan susu manis, still you kena continue beating until dia get gebu, pekat, and then baru you masukkan telur. Sebiji-sebiji at one time, ya. Right, Kak Zaidah nak tanya marble putih telur. Kalau tak ada butter oil, boleh ganti dengan apa? Now PKP banyak item out of stock kat kedai. Please, thanks. Kalau you pakai vanilla pun boleh. Cuma because of you use egg white ni ada bau hanyir sikit ya. That is why kita pakai butter oil tu hilangkan ataupun sebab dia tak lemak sangat tau. So you need to put something flavor to bagi dia rasa lain dari kek lain. If you use vanilla, dia akan jadi flat sama. So maybe you can use selain daripada butter oil, you can use butter vanilla
Sedap butter vanilla. Butter vanilla. You can use apa-apa flavor pun boleh lah. Ya. Jangan letak vanilla sahaja. Sebab nanti you akan rasa macam, because putih telur saja ya, dia akan kurang lemak tau. So bila you add some flavor ataupun some smell pada you punya kek, jadi you dapat dengan tak sendiri you dapat rasa dia lain daripada kek biasa. So kalau tak ada butter oil, you can use butter vanilla ataupun egg vanilla pun boleh. Egg vanilla pun sedap ya. Ayu Jibril, Yes. You are so sweet. Thank you so much. Katanya saya suka dengan Kak Zada and Bella bercakap. Kami di sini cuba sedaya upaya untuk you all. Thank you so much. You are so sweet. Okay, Masya 1964 memang ada poor connection sebentar tadi ya, minta maaf. Okay, Bella, suhu dengan masa kek tadi berapa? Low battery. Low battery pula. Okay, hold on. Apa dia suhu berapa ya? Okay, untuk kek biasanya kek, normal kek kita akan bake at 180. Ini kalau kek yang jenis-jenis simple macam ni 180, but still you kena check with your own oven ya. Kadang-kadang ada orang, Kak Zada baru-baru ni Kak Zada terbaca di IG yang saya tunjuk buat samprit tadi ya. Saya cakap 180 lebih kurang 20 minit. Tapi saya baca dalam komennya 180 20 minit dia kata jadi hangus dia punya samprit. So you kena tengok, you kena check with your own oven. You kena buat selalu baru you dapat momentum dia macam mana. Kalau kek macam mana ya, sebab Kak Zada biasa buat kek, suddenly I use this oven, I rasa macam pelik sikit. Mungkin dia ada a few buttons yang saya belum lagi try button tu ya. So saya kena test satu-satu button and I see takkanlah tak logik pula dia jual oven yang tak cantik bakar kek. Kan dia pun ada nama juga ni ya, yang oven yang Kak Zada sekarang di sebelah kanan ni. Mungkin saya tak ada masa saya nak test setiap satu button ya. So you kena try, you kena faham your own oven. Jadi senang. Alright. Macam saya bakar roti lah semalam Puan Zada, setting time 20 minit. Lepas tu tunggu apa lama now. Jengah lah roti tak cantik jadi keras. So saya nak maintain suhu sepa bakar satu tray kepada tray lain tu macam mana ya Puan? Satu tray ke satu tray lain macam mana? Tak faham. Berkata faham. Nak maintain suhu selepas bakar satu tray kepada tray yang lain tu macam mana ya Puan? Maksudnya the first tu dia bake dah jadi tak cantik, agaknya nak tukar yang baru ke? Mazidah binti Basri. Okay, dia roti kalau tak naik, itu ada something wrong with you punya masa you proof dia ya. Ya. Okey, ataupun adonan ataupun tepung yang you guna ya. Okey. So now you nak maksudnya you dah bakar satu, so yang lagi satu tu duduk kat luar. Is it like that? Maksudnya mungkin agaknya lah maksudnya. Mungkin dia bakar satu, kemudian yang satu ni dah maybe dah nak tunggu yang tu masak, yang luar ni mungkin dah over approve ya, over naik. Ini pun bahaya juga ni roti. So bermakna you tengok your own oven. Oven you kecil, you janganlah ngadun sampai 2 kilo. Okey, Dila ditanya, Assalamualaikum, maaf nak tanya, resepi rendang tok semalam, jintan-jintan yang disangai itu kena blender atau tak perlu bila nak perap daging tu? Kena blend lah, kalau tidak seketul-seketul nanti. You sangai dulu, dah sangai, you kena kisar halus. Salam Kak Zada, kalau nak ganti zest orange dengan orange essence boleh? Jangan pakai essence. Essence tak sedap ya. Maybe you can pakai flavor. Cake marble ni malam raya baru nak buat. Yes, Salimah di kita biasanya kalau malam raya, rasa macam saya pun nak buat. Kalau malam raya buat rasanya tak sampai besok. Dia panas-panas keluar potong makan kat situ juga selesai. Wan Olidi kata ya bestnya resepi hari ni. Hari tu saya request, thank you Kak. So nice of you. Saya lagi melapis-lapis Muscovies dah 3/4 layer. Alhamdulillah, good. Okay, nanti dah siap hasilnya share dengan kita, okay? Wan Olidi, thanks so much. Lina, boleh kurangkan gula kalau tak nak manis sangat? Boleh kurangkan gula kastar lah ya. Jangan kurangkan susu. Susu tu dia menambahkan basah ya. You kurangkan gula kastar. Maybe kurangkan 20 grams ke. Tapi kalau puan nak makan, adiklah, saya faham ya. Sebab saya sendiri pun tak boleh makan manis sangat. Tetapi jangan sampai keknya tawar. Ya, kalau keknya tawar, dia dah dengan teksturnya tak sedap, rasa pun dah tak sedap. Lari semua. Lari semua.
Okay, tapi tak apa. You adjust dulu macam mana. Naslina, Bella, oven saya api bawah je. Macam mana? Bakar je lah. Kalau api ada bawah, api tak ada api atas, just bakar je lah. Ini macam oven gas. Oven gas biasanya dia tak ada api atas bawah ya. Dia pakai oven yang commercial gas, itu yang ada atas bawah. Tapi kalau setakat you ada cooker, ada atas tempat masak, bawah oven, ya pakai gas juga. So yang itu memang dia tak ada api atas bawah. Dia satu temperature saja. So you just bakar je lah. Okey, Nafsi Ahmad, salam Kak, salam. Waalaikumsalam. Kak, kalau kita nak pakai cream cheese untuk kek marble, kalau tak ada yang bar, boleh pakai yang tub. Tak sama ke? Yang tub? Dalam tub. Okay, dalam container lah. Container. As long as cream cheese tu bukan untuk spread. Boleh. Okey, seterusnya berapa minit nak tunggu oven tu panas baru boleh masukkan 10 kek? 10 hingga 15 minit. Okey, api oven berapa? 180. Okey, now I tak payah cakap 150. Maybe 16 hingga 18. Right. Depends on your oven, ya. Okey, Siti Fatimah, salam puan, saya baru siap kukus kek buah. Ngapa tengahnya lekuk? Apa yang tak kena ya? Yang tak kena tu sebab suhu you tak kuat lah tu, steam you. Dia tengah tu tak masak tu. Ya, dia tak cukup, suhunya tak cukup, ataupun mungkin airnya tak cukup, ataupun mungkin dapur puan tak kuat ya. Dia boil, dia tu setakat boil macam main-main aja pun tak boleh. Dia over boil pun tak boleh juga. Dia punya temperature tu dia kena mendidih, tetapi tidak sampai mendidih macam sikit. Dia tak cukup steam untuk nak masakkan kek you. Ya. Okey, ini resepi belajar Kak Zaidah ke ataupun resepi mana ni? Ya. Butter tu kena sejuk macam mana tu? Rin Hanikoma tanya. Okey. Butter daripada ice box, ya, you keluarkan, you potong-potong. Okey, bukan dari freezer ya. Dari freezer will be too hot. Takut nanti you punya balloon you patah nanti ya. Wire dia akan patah. So you ambil dia daripada ice box and then you just cut dia, dan you terus maybe dalam 5 minit 10 minit tak apalah, tapi jangan sampai setengah jam, 1 jam kat luar. Dia akan jadi lembik nanti. Kenapa Sis Haslina Abdul Hamid katanya, Bella kenapa tak jawab yang akak tanya? Mungkin tak muncul kot Kak, ataupun ada yang terlepas. Okey, akak tanya lagi sekali. Saya tengok. Okey, harapnya muncul ya. Yes. Minta maaf. Okey, grade A telur berapa gram 1 biji? Saya tak timbang lah pula. Kalau dah A to A je lah puan. Okey, ada lagi Jamila Abdul Rahman pula katanya, Bella kenapa tak jawab soalan akak? Sabar ya, sabar. Kadang-kadang ada yang tak appear ya. Bila kita habis live, kita tengok Masya Allah banyak beratus-ratus ya komen yang kita tak, kadang-kadang kita tak nampak ya. Okey, komen lagi. Kak, kalau some recipes pakai vegetable oil, boleh kita tukar to butter? Do we use the same measurement? Yes. Nursia Uthman. Yes. Okay. Yes. Alright. Saya dah buat kuih siput dan kek lapis Moscovis resepi Kak Zaidah. Okey, share dengan kita macam mana? Siti Sapura Saleh. Alhamdulillah. Kuih ros Kak Zaidah saya dah buat, tapi kuih tu tak licin. Api panas. Tak licin. Api kuat, minyak you panas, itu yang dia meletup. Dia kena pandai adjust api. Kalau dia cakap tak licin tu maknanya mengutu lah. Mengerutu tu minyak you terlampau panas ya. Okey puan, ada oven yang guna simbol. Jadi simbol mana sesuai untuk bake cake? Simbol ni banyak simbol. Dia ada one line atas bawah tu je lah. Ada one line. Jangan beli yang gigi-gigi tu. Yang gigi-gigi tu grill, you kena panggang. That one is for grilling. Okey, Razia Hassan, suhu oven tu nak kasih panas berapa minit sebelum dimasukkan adunan kek? At least 10 minutes. Ada lagi Siti Fatimah. Yang ini kita baca soalan ni, saya tak jumpa. Dia kata Bella bila nak jawab soalan saya. Apa dia soalannya? Dah 3 kali saya tanya. Menunggu kat sini nak menjawab soalan you. Ya Allah, sorry Siti Fatimah mana tak muncul. Okey, komen lagi. I pakai mixer berjaya juga Bella. Okey, alhamdulillah Syed Putra. Dia power kan? Ya. Dia punya motor power. Badan dia tak power sangat, motor dia power ya. Okey, apa fungsi ovelet pada kek? Nak jadikan kek lembab taruh apa? Saya guna Elba. Okey ke? Elba good ya. Elba boleh ya. Tahan lama. Elba tahan lama. Sampai pintu dia tercabut pun motor dia still good. Pintu dia tak tutup rapat pun kita tekan tak apalah. Pakai klip pun tak apa ya. Janji. Dia masih boleh bakar.
Aduh. Sebab nak beli oven sekarang bukannya murah ya. Ya, sungguh. Mahal lah sekarang. Tepung gandum, tepung self-raising dan tepung kek, mana yang best Kak? Linda Haimi tanya. Depends on you punya recipe ya. Kadang-kadang kita tengok combination apa benda yang dalam resipi tu ya. Tak semuanya satu self-rising flour you boleh buat semua, tak boleh juga. Ada certain recipes you don't need untuk dia nak naik sangat ya. So it depends lah ya. Arif Salal, hari ni Acik buat kek apa? Acik buat kek. Acik buat kek apa hari ni? Kek marble. Kek marble. Bella, boleh tak bake biskut sekali bake banyak dulang masuk? Boleh? Macam mana tu? Boleh, Ayu Jibril. As long as you punya oven you memang lah. ada rack dia. Ada, kalau dia ada 4 rack, masuklah 4 rack. Rugilah kalau you masuk 2 je. Akak tak plan nak buat kelas baking? Love Princess Dear tanya. Lepas PKP ni ya, memang saya ada baking class tapi lepas PKP ya, insyaAllah. Bakar kek biasa pakai api atas bawah ke? Suhu berapa? Kalau water bath sama ke suhu? Sabariah A tanya. Sama. Sekejap ya, Kak Zana nak check sekejap my cake. Sekejap, dia pergi jengah sekejap. Okay, Bel jawab. Boleh guna tepung kek tak Kak Zaida? Boleh. Boleh. Okay. Puan Zuraida, Puan Zaida ya. Ada buat kelas kek and biskut tak? Ada Engku Shima Wan Osman untuk hands on dan juga demo. Tapi buat masa ni disebabkan PKP, kita kena hold dulu. Macam Kak Zaida kata, habis je PKP akan teruskan untuk kelas. Kak Zaida tak payah taruh susu cair boleh tak? Okey, bak kata Kak Zaida tadi soalan ni dah jawab. Untuk susu cair perlu disebabkan untuk kita nak moist tu. Moist cake tu dia terjaga, balance lah. Jadi kalau boleh gunakan apa-apa yang moisture yang ada. Okey, kalau macam tak nak manis tadi Kak Zaida kata kurangkan gula dia sahaja. Nak tanya kek butter Nutella ni dia boleh tahan berapa lama ya kalau nak simpan buat makan? Irwan Muhammad Nur, hold on ya, Kak Zaida tengah tengok kek. Yang ini saya tak boleh jawab. Nanti sebentar lagi Kak Zaidah kembali, Kak Zaidah tolong jawab. Selamat Hari Raya untuk Kak Zaidah dan Bella. Same to you Syed Putra. Selamat Hari Raya. Thank you so much for your wish. Itulah kita lagi 3 hari ya insya-Allah untuk nak menjelangnya Hari Raya. Macam mana persiapan you all? Share dengan kita. Harapnya segala urusan dipermudahkan. Anyway, nanti sebentar lagi ataupun esok tim social media Simply Sugar Baking Studio akan letakkan satu tempat ke semua resepi yang dah disiarkan yang bersesuaian untuk you all gunakan waktu raya nanti. Okay, hold on tight. Ada apa? Ada soto, ada nasi tomato dengan ayam masak merah. Ada juga kuih-kuih Melayu yang lain yang boleh you all practice ataupun gunakan untuk raya nanti. Kak Zaidah, ada soalan ni Kak Zaidah nak tanya, kek butter Nutella ni dia boleh tahan berapa lama ya kalau nak simpan buat makan? Irwan Muhammad Nur tanya. Kalau you tak simpan dalam chiller, maybe 3 hari aja ya. Ya. Kalau you simpan dalam chiller tahan lama lah. Okey kakak, please reply. Boleh kita pakai top flour untuk kek marble ni? Rokia Muhammad tanya. Top flour expensive ya. So kalau you ada top flour you nak pakai je lah. Boleh Kak Zaida. Aunty katanya boleh. Boleh. Puan Zaida, murid zaman dulu percaya habis resepi percaya habis resepi dari chef, takut nak tukar-tukar bahan. Bukan apa. Harus. Bukan apa, sebab resultnya dah tahu. Ya. Kan, kalau you tukar-tukar, takut result jadi lain. It's best bila you dapat sahaja sesuatu resepi, guna dulu resepi tu. Buat beberapa sampai kali, you dah master, sampai you dah master, baru you improvise. Itu lebih baik. Betul Kak Zaida? Yes. Sebab kalau kita dapat resepi and then kita terus improvise sebab kita tak biasa, kita tak tahu tekstur dia macam mana, kita tak tahu hasil dia. Contohnya salah satu tekstur lah Kak Zaida yang memain peranan dan juga rasanya. Yes. So jadi kita kena tengok dulu berapa kali kita buat. Bila macam Kak Zaida kata dah master, baru kita boleh improvise. Kalau guna oven yang besar 100 LT, bakar kek guna suhunya berapa ya? Sama. Kek you bakar sama. Liter ke? 100 liter ke? Tak kisah besar ke kecil ke, suhu dia sama. Lambat pula bell. Ya, kalau kecil yang dia panas ya, kalau oven you kecil panas. Oven besar tu dia punya panas dia panas dia pasal dia besar kat dalam. Ya, so kalau yang kecil itu itu panas. Itu maybe you can reduce maybe 160. Okey, suggestkan brand oven yang okey untuk kegunaan sendiri. Built-in oven ataupun any oven. Kalau saya, kalau tadi sebab dah lupa ya nama brand ni, kalau you boleh jumpa Elba untuk sendiri mungkin okey. Apa-apalah brand dia. Ni apa pula ni pause.
Kenapa apa pause? Ni? Tak tahulah ni. Habis Kenapa awak pause? Habis. Oh, habis. Okey, dah 1 sekejap. hour. Sekejap lagi Okey, Kak Zada tolong jawab. Ada lagi satu. Puan Saida, saya baru siap buat kek kukus. Kelas dengan Puan. Kelas Puan, ngapa jadi lekuk tengah? Ya, apa yang tak kena? 4 jam saya kukus. Itulah you punya suhu apa? Mungkin air Puan tak cukup. Dah nak sampai 4 jam tu, airnya dah tinggal sikit ya. Itu salah satu sebab lah tu. Dia lekuk tu sebab dia tak masak. Dia supposed to be dia tak lekuk kat tengah dia tu. Kalau you jaga air dia senantiasa mendidih, suhu cukup steam ya untuk memasakkan kek tu, there should be no problem. Ya, Puan cuba balik lagi sekali, nak kena lagi 4 jam lagi. Ya, tapi biasanya kalau lekuk tu dia kurang steam ya untuk nak memasakkan dia. Okey. Alright, dah habis 1 jam di Instagram. Okey. Kita kena tunggu kek jadi kita kita dah sebab, baca dah soalan awak Siti Fatimah. Mana lagi soalan yang saya tak baca tadi? Cepat-cepat komen dalam salam sis. Nak tanya biasanya kalau kek oven guna kipas ke sis? Terima kasih. Kalau ada kipas, you guna kipas lah ya. Kipas ni kadang-kadang dia mengeringkan sikit kek you ya, dan dia meratakan, at least warna dia cantik lah sikit. So sebenarnya kegunaan kipas tu dia meratakan suhu panas dia dalam tu ya. So maybe ada certain kek dia akan jadi a bit dry. Tapi pada Kak Zaidah kalau ada kipas, I akan buka kipas. Saya akan buka kipas. Okey, buat kuih atau kek guna unsalted butter or salted butter? Salted butter ya. Saya memang pakai salted butter. Saya tak pakai unsalted. So tapi terpulang kalau you belajar your cikgu kata pakai unsalted, it's up to you. Tapi saya tak pakai unsalted. Tengok resepi lah ya. Yes. Sekarang buat kek tapak kuda, bolehlah sambung buat marble Nutella butter ni. Thank you. Nutella ada kan? Ada Nutella. Kalau ada extra buat lebih sikit. Yes. Bila letak overload? Ami dah salah tanya. Okey. Cara dia tadi, saya pukul butter, gula dan overload. Kita pukul hingga dia gebu ya. Alright. Lari dari topik, just to let you know, rendang tu I dah masak semalam buat lauk buka, tapi tukar ke ayam kers, ada ayam je kat rumah. Kalau daging mesti sedap kan? Sedap, dia sedap ya. Sedap. Okey. Assalamualaikum Kak Sada. Amela 2 hari tak dapat tengok siaran ni, rugi sangat-sangat. Sampai hari Jumaat pun rasa macam ada siaran Kak Zaidah ni. Kita Jumaat esok tak ada. Je last. Esok last ya. Kemudian kita akan cuti ya. Okey, salam Puan. Kalau saya nak cairkan coklat untuk topping biskut, tak payah letak cocoa butter, boleh ke? Boleh. Boleh ya. Cuma jangan letak lain dari cocoa butter. Nanti dia tak nak keras ya Puan. Dia tak nak. Dia tak akan keras. Ya, you kena letak cocoa butter ataupun hard fat. Kalau tak ada these two, tak ada hard fat atau cocoa butter, then don't put anything. Just cairkan coklat tu saja, celup. Cuma dia akan jadi tebal lah sikit. Okey, untuk adunan hari ni Kak Sada menggunakan loyang saiz 9 inci bulat. Kita tunggu sekejap lagi ya. Okey, untuk kek kita tadi saya dah bake one untuk saya nak tunjuk, tetapi oven ni bermasalah. Right. Jadi dia tak berapa cantik ya. Mana kek yang dimasak hari ni Chef Putra? Dia dekat dalam oven. That's why kita memberi slot ni untuk Q&A. Express Q&A. Yes, express Q&A. Sementara kita nak tunggu kek masak. Oven kat belakang tu pun saya pun baru beli, tak sampai 3 hari ya, baru beli sangat ya. So saya pun tengah adjust dia punya button tu ya. Dia pun banyak juga button tu. So dia agak a bit brown, so yang belakang tu pula panas pula. Yang ini tadi punyalah slow gila. Sampai kek saya dia tak nak naik sangat. Dia sedih saya tengok ya, sedap tapi dia tak nak naik. Kurang naik. Kurang bounce ya. Okey, so yang kat belakang tu pula saya buat 180, quite panas. Jadi saya reducekan dia ke 160 dan saya letak satu keping kertas di bahagian atas dia supaya dia tidak jadi too brown pada dia punya skin nanti. Right. Ya, letakkan satu keping. Sekiranya kalau oven you kecil kan, oven kecil kadang-kadang panas ya sebab dia kecil. So you potong satu kertas lagi, tapi tunggu kek you dah betul-betul brown. Jangan kek you masih goyang lagi you tok kertas pula, nanti kan kertas tu melekat belakang. Ya, so you must make sure that you bake sampai atas tu dah brown. Tapi masih belum masak dalam dia, you letak one piece of paper on top supaya bila dia akan makan masa untuk nak masak, jadi dia tidak akan menambah gelap pada permukaan kek.
Kek lapis Muscovy, telurnya gunakan telur sejuk ke? Lapisan terakhir bakar api atas bawah ke? Okey. Kalau you pakai telur sejuk lagi better lah sebab dia ada overlap dalam dia. Kalau you pakai telur sejuk. Kalau tak apa. Ya. Cuma kalau you pakai telur sejuk, dia punya reaction dengan overlap dia akan lebih menggebukan cepat. Ya. Okey. Dia tadi kata bakar api atas bawah, tak perlu. Just bakar api atas saja. Maaf, dah 3 kali soalan ni. Ya. Apa dia soalannya? Okey, akhirnya muncul. Kalau tak ada telur A, nak guna B berapa? Itulah. Ya, itu yang saya. Itulah kenapa tu Kak Zaidah itulah tu ya. Tak payah tambah-tambah lah. Saya takut nanti kalau tambah dah terlebih pula. Okey, so biarlah dia tak berapa tinggi sikit, dia kurang sikit tingginya, jangan sampai dia terlebih pula cair. Nanti jadi lain pula. Bila dia cair, dia jadi lain puan. Ya. Yes. Ya Kak Zaidah, kalau buat kek buah kukus 4 jam tu, kalau air nak kering, kita perlu tambah air panas ke atau boleh guna air pipe biasa? You kena tambah air panas, jangan tambah air pipe biasa. Nanti kek you dah proses nak naik, dah akan terbantut nanti. Zainal Abu Bakar kata, wow, bestnya senang kita boleh rujuk. Terima kasih Bella, semoga diberi kesihatan supaya kita boleh berterusan menimba ilmu dari Kak Zaidah. Semoga maju jaya dan dimurahkan rezeki buat kamu berdua. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala doa. Selamat Hari Raya, maaf Zahid batin. Selamat Raya. Same to you. Baru ingat nak ucap besok Selamat Raya. Kan? Hai Bella, macam mana nak resepi kuih siput please? Okey, Haliza Mat Saleh boleh pergi ke feature foto dan cari album gambar #jom masak dengan Kak Zaidah. Dalam tu semua resepi daripada episod yang pertama ada. Okey? Nurjan, biskut almond London lepas letak coklat boleh simpan kat peti ais? Boleh, kalau you nak simpan boleh. Kalau you tak simpan you simpan dekat luar pun boleh juga. Cuma jangan di tempat yang panas. Okey, kenapa kek coklat kukus pakai bekas foil jadi kecut dan padat? Resepi you lah. Kena tengok, kena refer kepada Something wrong with the recipe ya. Maybe you taruh coklat banyak ke ya, dia jadi minyak. Salam Puan Zaidah, boleh uploadkan resepi kek lapis Muscovy? Saya tak ada resepi tu dah. Ada. Kita dah ni kita IG dah ada, Facebook pun ada. Kita ada 3 posting untuk resepi. Yes. 3 tahu, bukan 1 tahu. Kita ada yang video asal, kemudian kita ada video pendek dan kita ada gambar saya pegang. Ada 3. 3 posting. Yes. Cuma mungkin puan ni dia tengok aje, lepas tu dia tak klik. You kena klik nanti baru keluarlah dia punya yang panjang jela tu. Wah, Kak Zaidah hari ni ada panjang gila lah. Ya, pun dah boring ni nak nunggu kek kan. Sebenarnya saya dah siapkan keknya. Tetapi saya tak puas hati dengan kek yang saya buat kerana oven ni slow ya. Jadi kita terpaksa tunggu jugalah. Tak apalah perempuan, kita nanti kita dah nak cuti. Nak solat Zuhur tapi tak sabar nak tengok result kek marble tadi. Solat dulu ya. Okey, solat dulu. Jangan ada sangka ini ya. Okey. Kalau buat cookies atau kek yang tak guna overlap, boleh ke guna telur sejuk? Boleh. Dia yang tak boleh guna telur sejuk bila you nak buat meringue. Bila you nak buat meringue, you nak guna kek yang mengguna method, you kena pukul putih telur dulu, masukkan gula. Itu jangan pakai telur daripada fridge. Ya, kemungkinan dia ada air dalam sejuk dia tu akan turn to water, ya. Alah, sis kena marah. Princess Virgo tanya Bella, asal tak baca my question. Oh my god, Princess Virgo, I'm not sure whether your question appear or not. Kalau appear memang saya dah baca ya sis, hold on tight. Okay, komen lagi, saya akan baca lagi. Okay, hold on tight. Kalau nak letak topping atas kek marble seperti chocolate chip, boleh ke? Akan mendap tak? Tini Kuzaira tanya. Dia akan mendap ya, sebab apa dia kalau you nak letak, you kena letak waktu dia dah 3 suku masak. But be careful. Dia masih ada proses nak naik ya. Kan silap-silap kan dia sourcing ke bawah kan. Tava Mani guna sekarang. Saya guna oven berjaya, boleh buat kek lapis. Thank you so much for sharing ya. Boleh saya tahu yeast tak boleh kena dengan garam ke? Yes. Yeast tak boleh kena garam ya, sebab dia akan mati ya. Dia akan mati, yeast tu akan mati ya kalau dia kena garam.
Okey, resepi tu ada di Facebook atau IG. Dua-dua ada. Ada, dua-dua Lagi ada. sekali, macam mana supaya buah tak jatuh untuk kek buah bakar? Gaul buah tu. Ya, kalau buah tu besar-besar potong kecil-kecil sikit. Bila besar tu yang dia berat tu. Okey, Kak Zaidah, jom jawab. Jom. Apa tu? Kek kukus buah kenapa jadi kering bila dah masak? Itu kurang gula ya. You nak dia basah, you lebihkan gula. Bila saya buat Swiss roll atau tapak kuda, kulitnya melekat di kertas gulung. Is it because kulitnya belum kering lagi? Yes. Terima kasih. Yes, kulitnya belum kering. You kena anginkan sekejap. Yes. Bukanlah angin, maksudnya bukanlah you anginkan jenuh pula macam mana dengan angin Kak Zaidah. Bukanlah angin, you just biarkan dia dekat luar sekejap dan baru you turn ya. Sebab dia bila dia panas, apa-apa yang panas dia akan turn to water tau. Sebab dia ada steam. Dia steam. Panas dia tu bukan dia steam. Panas dia tu akan jadi air. Yalah. Bila dia terkena something. Ya. So bila kek you panas, you pergi keluarkan terbalikkan dia cepat-cepat macam gitu. You kena pantas terbalikkan semula. You tak boleh tunggu. Sebab by the time you nak tunggu, nak cari kertas, nak cari cake board, tu dia yang skin tadi tu sudah basah. Bila dah basah, pasal dia panas dia jadi basah, itu yang dia melekat, tertanggal. Ya. Rosita Muhammad Salih, terima kasih Kak Zaidah share semua resepi, moga dimurahkan rezeki. Saya tengok live ni sampai siap satu adunan biskut coklat rice. Terhibur. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah ya. Yang sebenarnya bila saya jawab soalan ni bukan untuk puan yang bertanya tu, untuk semua. Okey. Mungkin you tak terfikir nak tanya, tapi betul juga. Betul juga kan bila kita cakap macam nilah ya. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak atas segala ilmunya. Memang nampak ikhlas sangat atas ilmu yang diberi. Terima kasih juga kepada Bella. Comel sangat. Same to you. You are so sweet ya, Rozalina. Thank you so much for your prayer. Zaidah tunggu juga kek ya. Tak apalah for those yang siapa nak solat dulu. It's okay. Saya tunggu sebab saya nak tunjuk hasil apa yang saya buat ya. Alright. Teruskan dengan sepatutnya saya buat dulu. Memang saya dah buat dulu. Tapi saya tak puas hati nak tunjuk yang itu. Sebab dia jadi, cuma dia tak berapa bounce ya, sebab slow. Sebab tu saya keep telling you all, keep beritahu you senantiasa. When you bake cake, you must make sure that oven you sampai ke suhu yang you nak. Kalau 180 ya, dia tak boleh 180 tu dia menyala sepanjang-panjang tu. Itu maksudnya suhu dia tu tak menyampai 180. Something wrong somewhere. Ini soalannya daripada Princess Virgo. Rasanya saya dah bacakan tadi ya. Soalan dia tanya, Bel, macam mana dah dapatkan resepi red velvet cookies yang nampak kat TV3 je. Kat situ resepi tak jelas. Sebab tak ada full resepi, hanya cara-cara, betul? Okey, sebentar lagi kami ataupun hari ni ataupun esok kami akan usahakan untuk resepi red velvet cookies. Okey, hold on tight. Sebab dia termasuk dekat dalam resepi ataupun episod yang ke-34. Okey. Alright, Kak Zaidah. Yes. Kak Zaidah dah menanti nak tunggu apa tu? Tengok budak-budak saya buat kerja. Okay. Butter tu sejuk macam mana Kak Zaidah? Butter chill, you put dalam chiller, kan dia sejuk. Dia keras, tapi keras dia bukan macam dalam freezer. Butter kalau you put dalam chiller, keras dia you chill kan, potong. Alright, kita nak butter yang macam tu lah. Betul, Ika Blasha kata saya cari tak jumpa resepi red velvet cookies. Yes, kita sedang usahakan untuk letakkan full resepi. Hold on tight. Okay, sebab itu episod yang awal-awal. Dia episod yang ke-34 Kak Zaidah. Itu di TV3 ya? Di TV3. Okay, thank you Chef katanya. Shanaz Nazihah kata jangan lupa rehat banyak-banyak raya ni. Penat Kak Zaidah and Bel bulan Ramadan ni. Ya, insya-Allah kami akan revive. Rasa Kak Zaidah bukan Kak Zaidah aja, bukan Bel aja, semua ya. Raya pasal nak berjalan tak boleh. Apa lagi kita nak buat, tengok TV pun balik-balik tayang benda yang sama. Sebab dia dah tak ada show baru. Jadi dia akan tunjuk show yang 2-3 tahun sudah. Movies pun tak boleh dah tengok movie baru. Jadi apa lagi, kita lelap je lah. Paling-paling pun Netflix lah. Kita tunggu pun Netflix masukkan movie yang baru. Kita akan tidur depan TV ya. TV tengok kita. Alright, Jenny Tam kata thank you for all the tips. You are most welcome. Okay, boleh tunjukkan butter cheese? What is that? Butter cheese. Tu tak faham tu ya. Butter cheese apa tu? Maybe typo ke? Kenapa? Jangan nangis. Khairi Muhammad Maslan. Bella tak jawab pun. Okey, komen lagi. Tak mungkin, nampak kadang-kadang. Memang tak, kadang-kadang tak appear ya. Komen kita laju ya. Ya. Kalau biskut Susan tu guna jam Roselle, boleh tak Kak Zaidah? Kat kedai habis dah jam strawberry. Boleh je lah ya. Roselle manis ya. Roselle
Boleh lah, boleh. Ikut flavor you lah. Ikut selera masing-masing ya. Please ya. Okey, berapa suhu dan berapa lama kita bakar kek marble ni? Lebih kurang 40 hingga 45 minit. Kita ada lagi 5 minit dekat sini. Kemudian suhu 100, saya cakap 16 lah, 16, 17, 18 antara macam tu ya. Puan, tak ada nas PJJ jadi rambut tu yang saya cari selama ni terbaik Puan. Thanks. Siti Fatimah kata. Nursia Aziz. Okey. Tak. Apa tu? Masalah yang sama juga daripada hari tu komen, dia kata, Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Ini tentang tempahan. Katanya tempahan kek kukus buah tak ada nas, muruku, kicap dah sampai. Dah sampai. Alhamdulillah. Tetapi set combo kek gulung yang saya order tak ada. Sudah. Kenapa? Okey, nanti boleh kontak balik ya. Kontak. Minta tolong ya Nursia Aziz, WhatsApp di nombor yang sama di 011111204733 sekarang ya. Kami akan selesaikan masalah tu secepat yang mungkin. Okey, secepatnya. Dia terceceh lah tu, terceceh ya. Sebab runner kita pun dia hanya hantar ya. Jadi dia pun mungkin ada yang dalam box putih tu dia tak ambil. So nanti kita boleh kita check balik Puan, sabar Puan. Maaf ya atas segala kesulitan yang berlaku. Bella, apa beza butter dengan minyak jagung dalam kek marble? Saya tak boleh jawab, Kak Zaidah kena jawab tu. Itu resepi lain-lain. Ada yang pakai minyak jagung saja, tak ada butter. Itu resepi lain ya. Dia kalau yang you pakai minyak tu dia punya texture more to like sponge ya. Kalau yang pakai butter, you beat butter, gula, dia akan more jadi macam rich. Perbezaan lah tekstur. Rendang Padang 2 kilo, rempeyek kuaci 3 balang dan muruku 3 balang baru sampai ni. Thank you Puan Zaidah and Bella. You are most welcome. Thank you for your purchase. Ya, terima kasih banyak ya yang mengorder dengan Kak Zaidah. Hebat belaka. Okey, tentang order, apa kata kita selitkan sikitlah Kak Zaidah. Ya. Kita bagi tahu sekarang ni semua produk raya Kak Zaidah dah sold out. Sold out ya. Saya minta maaf. Tadi pun ramai juga yang menjengah-jengah. Saya terpaksa tarik shuttle sebelah ya. Seakan-akan macam kedai saya tutup, yang sebenarnya memang kita dah tak ada produk untuk nak dijual. Yang ada ni semua saya tengah uruskan untuk penghantaran ya. Dan saya banyak juga dapat message, taklah banyak sangat tapi ada yang message macam macam tak sampai lagi barangnya. Perempuan sabar ya, bagi kita masa, insya-Allah. Kita runner saya bergerak ni daripada pukul 8 pagi masing-masing dah bergerak ya. Kita ada ramai runner yang mengantar ya. So kita akan tambah lagi runner mungkin sehari dua ni untuk hantar lebih ke tempat perempuan dia, sebab dia dari satu tempat ke satu tempat tu jauh ya kadang-kadang. Jadi kita kalau katalah saya terpaksa hantar ke Semenyih ya. Hanya kawasan Semenyih tu hanya ada satu orang yang order Semenyih. Jadi takkan saya nak panggil satu runner atau satu barang tu kat Semenyih, memang dia pun tak nak. Ya. So kita terpaksa kumpul dalam 2-3 order ataupun 10 order baru kita sekali gerak untuk satu runner. Okey Kak Zaidah, thank you so much. Jadi thank you juga kepada viewers ya. kita. Kak Zaidah check sekejap lagi sekali. Okey, Kak Zaidah ada satu lagi last soalan. Sebelum Kak Zaidah check, Khairi Muhammad Masran tanya kenapa kita kena keluarkan kek panas dari bekas, tak boleh tunggu sejuk ke? Okey. Now, kalau kek yang biasanya satu buku kek yang tinggi macam ni, you biarkan dia dekat dalam loyang hingga dia sejuk, dia akan berpinggang. You tahu berpinggang tak? Dia akan ada macam curve dekat tengah dia. Kadang-kadang you buat kek, you perasan tak? Ada kek kadang-kadang dia keluar cantik, tegak. Ada kek dia keluar berpinggang. Itu yang you tinggal dia di dalam loyang. Dia akan shrink. Dia akan mengecut sedikit. Itu yang dia jadi macam tu. Alright. Okey, sekejap ya. Kak nak pergi tengok kek. Harapnya dapat penjelasannya ya, Khairi Muhammad Maslan. Tadi awak dah tanya banyak kali kan. Ni baru muncul soalannya. Okey, seterusnya kalau ada soalan yang tak muncul, keep on comment ya. Suka dengar Kak Zaidah cakap, boleh je lah. Kan? Konsep Kak Zaidah sangat. Khairizal, Risha, Ismail, ni first time tengok live Chef dan Bella. Selama ni duk tengok YouTube je. Mana tahilah live. Bukannya ini yang lain ya. Ni Chef Zaidah yang lain. Bukan Chef Zaidah. Kak Zaidah kata untuk chef tu perlukan kelulusan ya. Jadi Kak Zaidah as a cook, she loves to cook and cooking is her passion, dan juga baking ya. Alright, kenapa kek marble mendak di tengah? Okey, kalau mendak di tengah bak kata Kak Zaidah itu masak tak komplit ya.
kena pastikan masak di dalam oven baru keluarkan, barulah dia tak mendak ke dalam. Assalam Kak Zaidah dan Bella, selamat berpuasa. Same to you. Waalaikumsalam Muhammad Ismail. Wisel. Sorry. Ramai pelanggan yang menunggu-nunggu produk Simply Sugar, insyaAllah akan dapat hujung bulan Jun. Okey, nampak tak ni? Alhamdulillah, siap dah. Masak, tetapi oven Kak Zaidah too hot. Nampak tak? Inilah Kak Zaidah kata yang gelap tu di atas. Ni dia terlampau panas. Right. Saya dah kecilkan, tapi bila saya ke belakang, dia jadi crack ni because of the oven yang panas ya. So saya next time saya bakar, saya tak akan buat 180 lah, oven saya yang baru. Nampak tak? So that's the use of kita siarkan daripada scratch ya kita buat. Jadi kita tahu dia punya error di mana. Nampak tak tu? Dia memboyok di tengah and then dia ada crack. Okay, this is because the temperature is hot. Yeah, it's too hot. Terlalu panas ya. Yang sebelah sini terlalu slow kat tadi. Slow now. Slow now. See that? Okay, bismillah. Wow. Nampak brown dia. Dia terlalu panas. Okay, this is the reason why kita kena keluarkan kek dengan keadaan panas. Maksudnya dia panas-panas, you kena keluarkan seterusnya. You kena keluarkan terus. Seterusnya baru kita pusingkan kek ni, alright? Apa beza kek marble yang dimasukkan semua bahan sekali dengan kek yang dipukul butter dan gula dulu? Of course lah ada beza texture ya, dari segi texture ya. So Kak Zaidah nak balikkan. Kak Zaidah mic. Dah siap. Alhamdulillah. Ini yang kita buat tadi ya, yang saya tunjuk dengan perempuan tadi. Agak brown sebab saya punya oven yang baru di bahagian belakang. Yang saya buat kek lapis itu tadi, dia agak panas ya. So next time saya akan reducekan heat dia. Okay. Ya. So kita boleh tunjuk juga yang lagi satu keadaan dia untuk oven yang tak oven berapa yang panas. Lagi satu. Tak berapa panas. Tak berapa panas. Okay. Just masuk sis. Hai Bersanta Karupanan. Hello. Okay. Assalam Kak Zaidah. Apa khabar Kak Zaidah and Bella? Khabar baik. You Wastul Hasanah. Dah lama tak nampak. Kak Zaidah, jika ada peluang boleh tak ajar bikin kek red velvet tapak kuda. Terima kasih. Selamat maju jaya Kak. Thank you so much. Kita akan usahakan. Tapak kuda red velvet. Wow, sedap tu. Okey, Kak Zaidah nak tunjuk ya, kita potong ya dalam dia. Saya tunggu, okey. Nak ikutkan, you jangan potong lagi, dia tak cantik. Tapi kadang-kadang dia panas-panas yang sedap. Ya, betul. Princess Virgo, Kak Zaidah, my oven built-in punya. Kalau use 180 masak kek, kadang atas dah gelap tapi dalam belum masak. See, this is one of the result yang juga macam Kak Zaidah kata. Kak Zaidah cuba tadi ya. Ini oven baru Kak Zaidah ya. This is oven baru kita. So this is how it looks like. Wow. Look at that. Wow. Nampak tu berasap-asap ya. Cantiknya. Marble dia macam tu lah. Right. Okay, you can see the marble sekejap ya. Dan ini marble effects. Okay. Right, there you go. Okay, ini yang Kak Zaidah buat sebelum ini menggunakan oven yang sebelah kanan. Ya, can you see dia punya texture kenaikan dia berbeza sangat. Nampak? Okay, yang ini kita tengok kalau macam ni, you boleh nampak yang depan ni rendah, yang belakang tu dia tinggi dia naik papi ya. Cuma yang ini agak panas sikit sebab tu dia jadi more brown. Macam bak kata Kak Zaidah, dia bounce ya. Dia bounce ya. Yang ini you nampak ya. Sini saya dah potong tadi. Dia pun jadi juga, tinggal dia tak naik sangat. Right. Dia lambat sangat ni. Ya. Saya pun tak tahu kenapa oven sebelah ni ya. So tak apalah. Tak tahulah kenapa. Okey, jadi you malah nak fikir ya. Aduh. Nicole Sigang. Yes. Kak Zaidah and Bella. Really enjoy your show and thank you for all the tips and knowledge. One question, kalau buat butter cake or cake mentega, butter perlu sejuk juga ke? Yes. Dia butter sejuk. When you use butter sejuk, when you beat, dia akan jadi fluffy. Kalau butter you at room temperature, you tak boleh beat dia jadi fluffy. Some recipes you need butter to jadi fluffy before you add.
Ada rambut. Rambut pula. Okay. Before you add something, you masukkan bahan-bahan lain. Alright. So bila you kena pukul sesuatu, butter ataupun butter atau apa-apa, bila dia kata pukul hingga gebu, pukul hingga pekat, means you kena pukul hingga pekat. Butter especially kalau you pakai butter at room temperature, you tak boleh beat dia to get dia fluffy. Tak boleh. Memang dia tak akan jadi fluffy. So you kena cari butter daripada chiller, you beat baru dia jadi gebu, fluffy. Alright. Okey, hai Kak Zaindah. Yes, Bella, saya tengah melapis sikit lapis. Hai Adwin. Muscovis katanya. Melapis sikit lapis Muscovis. Harap menjadi. Yes, insyaAllah. Okey, share dengan kita hasilnya. Kalau guna tepung kek, kena letak baking powder ke? Kena, Selagi dalam tepung tu tak ada baking powder, you kena use baking powder. Just to help dia naik lah. Semoga Kak Zaindah dirahmati Allah, sangat pemurah dan tak lokek ilmu. Semoga berkat kehidupan Kak Zaindah dunia akhirat dan sentiasa bahagia di samping keluarga tersayang. Amin. Same to you ya. Doa yang baik-baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak Hai Bella, saya nak buat biskut samprit tapi acuan macam tak kena pula. Last saya parut. Jadi biskut sarang semut. Dia lebih kurang juga. Sarang semut dengan samprit lebih kurang Alright, Rafidah Ahmad Rahim. Bella, resepi pizza episod berapa ya? Tak silap saya dalam 40 lebih. Jadi Huda Asagaf, pergi ke feature ataupun feature ni lah, klik ke feature photos. Di situ ada album program Jom Masak dengan Kak Zaindah. Klik di situ dan you cari gambar pizza. Ada satu je pizza kat situ, chicken pizza, Alright, klik di situ dan you boleh klik URL untuk cari boleh tengok tonton cara memasak yang penuh dan juga full recipe ada dekat caption gambarnya. Sedap tau pizza tu sedap Dia punya crust tu sedap. Yes. Bella, betul lah kalau kita buat kek tak memuaskan hati, start lah temperature kita akan naik. Temperature rising. Katanya harap dengarlah segala nasihat Kak Zaindah amat berguna. Betul Jainab Abu Bakar, betul. Can share recipe? Yes, bersantang Karupanan. We will share the recipe. Sebentar sahaja lagi. Right after kita habis the live, kita akan buat postings untuk full recipe untuk menu hari ni, Alhamdulillah murah rezeki Kak Zaindah walaupun tengah PKPB. Same to you kami doakan juga untuk you all viewers yang sedang menonton thank you so much. Kak Zaindah gimana Kak Zaindah? Dia macam ke sini. Ni dia tersengit. Nampak sehingga atas ni. Sorry. Dah siap. Sorry. Hari ni paling lama kita punya live Harap perempuan tak boring. Inilah hasilnya. Nanti Kak Zaindah pindahkan ke pinggan so that you can see dia punya keknya Yang untungnya you all punya soalan boleh dijawab. Kak Zaindah, kenapa biskut samprit saya terlalu rapuh? Nuraini Ismail 1234. Nuraini gunakan resepi Kak Zaindah ke? Share dengan kita. Jika mungkin Kak Zaindah boleh tolong di situ kenapa. Berapa hari tak join, Cik Net rosak. Oh ya ke? King Opek patutlah tak nampak. Tadi kata rapuh sangat Alright, samprit. Maybe you bakar kurang garing. Bakar garing sikit. Kalau guna Imalco ganti Nutella, boleh tak Kak? Rasa tak sama. Rasa dia tak sama totally tak sama. Salam Kak Zaindah, boleh tak letak bahan pengawet? Bahan pengawet ni, you kalau nak letak, you kena tahu dia punya sukatan you tak boleh simply letak. Takut jadi lain nanti So you must know how to dia punya sukatan you kena tahu. Kalau you tanya saya pun tak tahu. Alhamdulillah, tepung goreng dan kicap kita dah sampai di Kota Kinabalu. Norfa Syamil kata sudah sampai tepung goreng dan kicap di Kota Kinabalu sebelum raya. Alhamdulillah dah boleh beraya dengan tepung goreng dan kicap Kak Zaindah, you are most welcome. Hairi Muhammad Maslan dah boleh cuba resepi Kak Zaindah. Thank you for your wonderful tips. You are most welcome. Syeharia Kiami. Kalau tak ada overlay, boleh diganti dengan apa Bella? Kak Zaindah. Bella tak boleh jawab soalan ni. Kalau tak ada overlay tak apalah, just buat aje lah. Tapi dia tak adalah jadi macam you tak boleh expect lah dia macam gini halus lembut macam ni. Mungkin dia agak berat sikit lah. Kita zoom in sikit. Dia lembut ni, nampak tu nampak. There you go. Dia takkan jadi gelap sebab kita pakai Nutella. Kalau perempuan nak jadikan colorkan dia gelap, you kena tahu Imalco lah. Ataupun Imalco memang gelap sikit. Tapi rasa dia tak sama. Nutella sedap.
Of course. Dia walaupun tak cantik, tapi kalau orang makan, dia punya the indulgence of the chocolate and the lain ya. hazelnut butter tu. Dia lain sedap. Sedap. Bella, saya order rendang padang 2 kilo dan dah sampai hanya dapat 1 kilo je. Masya Allah, Ainon family, Masya Allah. Kenapa tu? Okey, WhatsApp sekarang ya di 0111120473. Kita pun dah kelang kabut ni sebenarnya ya. Hold on tight. Bila pula ada produk Kak Zaidah lepas ni? Itu surprise. Nanti kita akan sharekan lagi produk Kak Zaidah. Okay, Bel. Okay? Alright, Kak Zaidah kata, dah Kak Zaidah pun nak buat kepenatan dah tu kat bukan depan penat. tu. Ramai yang nak solat tu. Kan? Saya kena marah kan? Okay. Kita pun kat sini nak teruskan ya aktiviti di sini. Okay. Wah cantiknya. Ya, seksi sangat keknya. Betul? Sedap ni ya. Kalau you buat hari ni, rasa dulu and then baru buat untuk raya. Sedap. Kalau you tak ada Nutella, you nak buat colour-colour pun tak ada masalah. Salam, soda powder tu baking powder ke bicarbonate of soda? Soda? Kalau ada soda tu bicarbonate of soda. Anything yang kalau ada tulis soda bicarbonate ke soda powder, that is bicarbonate of soda. Baking powder, dia tak sama. Mas Tura, Mak kata biskut boleh hantar post ke Singapore and Manchester. Sorry. Tak boleh. Minta maaf lah. Saya kalau boleh saya memang nak hantar mana-mana ya. Tapi memang tak boleh. Kita nak sangat sebab ramai yang request. Ada yang daripada Italy, ada yang daripada Hawaii, ada yang daripada New York, ada yang juga daripada California, Australia, semua ada ya. Pun ada juga yang request ya. Minta maaf kita tak boleh post internationally buat masa ni. InsyaAllah kita akan cuba usahakan. Habis je PKP, kita akan cuba usahakan. Okey, Razia Hassan kata banyak ilmu kita dapat hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Allah saja yang dapat membalas segala jasa baikmu, Zaidah Ibrahim. Ya, thank you so much. Dan terima kasih juga ya pada viewers kita yang sanggup menunggu ya dah daripada pukul 1 tadi ya. Hingga 2.30 ya. Okey, Rosna Abu Bakar katanya cantik. Macam mana nak buat corak marble tu jadi gitu? Boleh tengok ya. Kita akan savekan live ni dan you boleh tonton daripada mula, repeat ataupun replay, okey? Biskut Almond London kalau tak guna Amplex boleh ganti dengan apa ya? Amplex sahaja. Amplex hanya nak merangupkan dia. Kalau tak ada Amplex tak apa jadi. Cuma dia menambahkan rangup aja. Itu saja. Kak Zaidah, use butter apa? Warna keknya kuning. Saya pakai farm cow. Hari ni kita pakai farm cow sahaja. Yang kuning tu because of the zest tu. Lemon zest tu. Lemon zest punya colour dia keluar ya. So colour dia pun ada jugalah Lemon zest ada colour. Ya, sebab tu kalau you pegang kulit dia tu, kalau you tu nanti jari you kuning. Kak Zaidah pakai orange yang besar tu, bukan yang Sunkiss ya. Saya pakai yang Naval. Naval skin dia tebal ya. Sebab tu dia berair tadi ya. Ya, tengok Kak Zaidah penat sangat jaga kesihatan Kak. Ya, insya-Allah. Ya, alright, okey, semua mesti ramai yang dah tunggu tak sabar ni. Okey, jom kita solat. Okey, alright. Kalau tak pakai susu cair boleh tak? Ada lagi soalan? Boleh ajalah. Boleh aja. Pakai susu manis. Jangan tak pakai susu manis. Tekstur dia lain nanti ya. Tekstur, rasa, bau tak sama ya. Itu maybe boleh buat marble lain lah ya. So you kena ada a few types of marble. Marble ni kita pakai susu manis. Marble lain, marble lagi satu kita tak ada susu manis. Kita pakai susu tepung pula. So ada varieties of marble lah. Okey, Kak Indon selalu guna soda maksudnya? Soda is bicarbonate of soda. Baking powder or soda bicarbonate? No. Soda bicarbonate. Soda, baking powder is baking powder. Dia different. Dia punya peranan dia pun is different ya. Alright. Okey, alhamdulillah selesai dah menu Kak Zaidah hari ini. Ramai dah yang wish selamat hari raya awal-awal. Esok insya-Allah kita akan ada lagi live kita seperti biasa jam 12.30 tengah hari untuk menu yang lain. Apalah pula Kak Zaidah nak masak. Tak tahu lagi. Kita tengok mood kita. Alright, insyaAllah kita jumpa esok untuk program Jom Masak Kak Zaidah dengan menu yang lain. Ya. Kak Zaidah. Okey, terima kasih viewers for sanggup menunggu sehingga 2.30 ya. Okey, hingga kita jumpa esok dengan menu dan resipi yang lain. Selamat mencuba. Okey, assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.